Hai korang, Assalamualaikum. Welcome back to Nana Story. Nak harap korang semua dalam keadaan baik dan dipermudahkan segala urusan korang di mana jua anda berada. Thank you for the like, subscribe and comment. Kalau korang nak share cerita korang boleh je share dekat IG Nana Story ataupun korang boleh email Nat dekat bawah ni sekarang. So korang, untuk for this week's story, nak ceritakan berkenaan dengan seorang penjaga bilik mayat. So, nak dengar tak cerita dia? Jom kita dengar dengan Nana Story. Setiap orang pasti ada pengalaman misteri di alam pekerjaan. Begitu juga dengan aku. Lagi-lagi kalau kau adalah seorang pekerja shift yang ada shift pagi dan juga shift malam. Ini adalah kisah aku. Waktu itu aku bekerja di salah sebuah hospital di Pantai Timur. So, cerita ni pada tahun 1994. Waktu tu aku berumur lingkungan 20-an dan aku bekerja sebagai penjaga bilik mayat. Dengar je bilik mayat pun dah seram. Dan pelbagai kisah misteri yang mesti terngiang-ngiang dekat fikiran korang kan. Aku ni tak adalah berani sangat, tapi nak cari rezeki yang halal punya pasal, aku terima je job ni sebab dah tak ada kerja lain dah waktu tu. Aku kerja tak lama, dalam 6 bulan je bertahan. Sebab kalau kerja lama-lama kat sini korang, entah macam manalah keadaan aku. Sebab aku ni pun bukan jenis kuat semangat. Aku ni memang seorang yang lemah semangat. Walaupun hanya 6 bulan sahaja, setakat aku dengar bunyi pelik-pelik tu ada memang biasalah. Tapi ada satu kisah ataupun peristiwa misteri yang berlaku dekat aku sampai sekarang aku masih ingat dan terpahat di fikiran aku. Kisah ni terjadi masa tu aku dah kerja dekat bilik mayat hampir 2 bulan. Aku kena shift malam tau waktu tu. Tepat je pada pukul 12 malam, kawasan di bilik mayat tu sangatlah sunyi. Bila keadaan sangat sunyi, makin lama mata aku ni pun dah berat dah. Biasalah korang tengah malam pun dah menjelma, mata aku pun makin lama makin kuyu. So aku duduk di kerusi sambil bersandar dan kepala aku menyentuh dinding. Biasalah korang, konon-kononnya aku ni nak tidur ayam, tapi terlelap juga. Tiba-tiba korang, tak lama lepas aku tidur tu, aku terdengar bunyi orang berjalan di kawasan koridor. Dan bunyi derapan kaki tu seakan sedang menuju ke arah aku. Terus aku buka mata tau. Sebab apa? Aku takut juga kalau yang berjalan tu adalah aku punya ketua yang tengah buat rondoan juga waktu tu. Tapi bila aku pandang sekeliling, aku tak nampak pun sesiapa yang berjalan. Yang paling pelik adalah aku masih dengar bunyi tapak kaki dan bunyi tu makin lama makin dekat dengan aku. Aku pandang sekeliling lagi tau. Aku tengok, mungkin aku tersalah tengok waktu tu. Tapi bila aku pandang lagi sekali, memang tak ada sesiapa pun dekat sekitar kawasan aku. Dan start daripada situ, bulu roma aku memang dah mencanak naik dah. And aku macam terfikir, takkanlah aku dah kena kan? Takkan benda ni nak bergurau dengan aku? Mata aku dari mengantuk waktu tu terus segar. And aku masih tak puas hati, aku tengok lagi sekeliling. Aku perhati setiap sudut yang aku nampak. Makin lama korang, bunyi tapak kaki yang aku dengar makin dekat dengan aku tu, makin lama pula, makin perlahan pula. Tiba-tiba, suara derapan kaki ataupun bunyi derapan kaki tu hilang begitu saja. Tak lama lepas tu pula korang, dalam 10 minit macam tu, aku dengar balik bunyi tapak kasut. Yang makin lama, makin aku dengar suara derapan kasut tu betul-betul menghala ke arah aku.
So, aku cubalah beranikan diri untuk toleh ke kiri. Sebab suara tu aku dengar ke kiri. Dan aku nampak seorang lelaki tua yang sedang memimpin seorang budak lelaki yang sedang berjalan ke arah aku. Dan pakcik tu makin lama makin dekat dengan aku. Dan dia cakap macam ni tau dekat aku. Dik, bilik kecemasan dekat mana ya? Aku pun tunjuklah ke arah bilik kecemasan tu. Aku bagi tahu dia macam ni. Pakcik jalan je terus, and then pakcik belok kanan. Lepas tu pakcik akan nampak signboard bilik kecemasan. Dekat situ lah bilik kecemasan. So dia terus cakap, terima kasih ya dik. Dan pakcik tu pun pergi. Usia pakcik tu waktu tu aku tengok dia dalam usia 60-an. Dan usia budak tu pun mungkin dalam lingkungan 9 atau 10 tahun. Pelik juga tau waktu tu aku tengok pakcik tu. Aku macam terfikir, dari mana dia datang Kalau nak ke bilik kecemasan, kenapa tiba-tiba muncul dekat kawasan bilik mayat pula? Dan wajah pakcik tu memang serius. Sikit pun tak senyum. Untuk pengetahuan korang, kawasan bilik mayat yang aku jaga tu, untuk ke bilik kecemasan tu, agak jauh juga tau. So, sebab aku risau sangat dengan pakcik tu, aku risau dia sesat, dan aku pun ikutlah pakcik tu daripada belakang. Sampai je dekat situ, pakcik tu dengan cucu dia terus masuk dalam bilik kecemasan. Aku pun ikutlah pakcik tu masuk dalam juga kan. Tapi bila pintu bilik kecemasan tu aku buka, aku dah pelik dah. Sebab aku tak nampak langsung kelibat pakcik dengan cucu dia tu. Yang peliknya, kat mana pakcik tu pergi? Aku tanya tau kawan-kawan aku yang bertugas dekat situ. Tapi tak ada sesiapa pun yang lihat pakcik tua tu dengan cucu dia masuk dalam kawasan bilik kecemasan. Dan kawan aku Ali ni dia cakap lah, mana ada orang masuk sekejap tadi? Yang aku nampak yang masuknya engkau. Sudah, aku dah rasa tak sedap hati dah waktu tu. Aku yakin tau, aku memang nampak pakcik tua tu dengan cucu dia masuk dalam kawasan bilik kecemasan. Masa aku tengah sibuk cari pakcik tua dengan budak tu, tiba-tiba walkie-talkie aku berbunyi tau. And then aku dapat arahan supaya aku kena balik segera dekat bilik mayat sebab ada jasad baru sampai and aku kena mandikan mayat tu. So apa lagi, aku bergegas lah patah balik pergi ke bilik mayat. Waktu aku tiba dekat bilik mayat tu, aku dah nampak dah pekerja hospital dia tengah tolak 2 buah troli masuk dalam bilik mayat. So aku pun teruslah bantu staff tu untuk masukkan mayat ke dalam bilik mandian. So masa aku tengah tolak troli tu, entah macam mana tiba-tiba korang, kain penutup muka mayat tersebut terselak. Dan apa yang aku terkejut sangat-sangat, aku nampak wajah mayat tu sebiji macam muka pakcik yang aku cari tadi. Lepas aku dah tolak dah 2 mayat tu, aku letak dalam bekas mandian, aku still tak puas hati. Aku nak tengok lagi wajah mayat tu lagi sekali untuk kepastian yang lagi sekali lah. Untuk kepastian yang kali terakhir, aku masuk balik bilik mayat tu, and then aku selak balik kain yang menutup mayat tu. Dan aku dapati korang, and memang sah, wajah pakcik tua tu yang bersama cucu dia tu, yang tegur aku bertanya arah ke bilik kecemasan tu, itulah muka yang aku nampak kurang sejam yang lalu. Aku pergi pula kat bilik aku pergi pula dekat mayat yang kedua dan buka kain penutup wajah tu lagi sekali. Ya Allah, jantung aku dah berdegup laju dah waktu tu. Mana taknya mayat tu adalah budak lelaki yang dipimpin oleh pakcik tua tadi. Aku tanya pekerja hospital tu, bila pakcik tu meninggal? Dia kata lebih kurang pukul 11 malam tadi.
Dia kata pakcik tu dia dengan cucu dia meninggal dunia serta-merta dalam satu kemalangan jalan raya. Aku waktu tu memang terdiam lah. Aku lama juga aku termenung dekat luar bilik mayat pagi tu. Pakcik tu dengan cucu dia meninggal lebih kurang pukul 11. Tapi dia dan cucu dia datang tanya jalan bilik kecemasan dekat aku lebih kurang pukul 12. Aku tertanya-tanya, siapa sebenarnya yang datang cakap dengan aku masa tu? Mungkin ke roh pakcik tua tu dengan cucu dia, ataupun kori mereka? Macam itulah cerita dia. So, kalau korang ada cerita yang lebih menarik untuk diceritakan, korang boleh je cerita dekat IG and Nat punya email dekat bawah ni sekarang tau. So, kita end our story sampai sini saja. Kita akan jumpa lagi for the next story. Bye-bye guys. Assalamualaikum.